Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, kita menghormati dan menjunjung kedudukan institusi raja-raja itu, tetapi kita sekarang berbicara soal pentadbiran negara, soal perlembagaan, soal batasan kuasa yang saya fikir harus dijaga siapa pun. Dan sebagai gabungan ataupun kumpulan yang pernah memerintah, kita amat prihatin dengan nasib ataupun cara negara ditadbirkan, ya. Jadi pada saya apa yang dihamburkan oleh penulis hanya merupakan sekadar perkara yang kita jangka, melihat apa yang dilakukan oleh pentadbiran Perikatan Nasional sebagai putih seputih-putihnya, dan melihat apa yang dibuat oleh pembangkang semuanya tak betul, ya. Dan insyaAllah malam ini kita akan tunjukkan, kita akan bangkitkan beberapa isu yang saya rasa penting untuk diketahui, dan setahu saya isu ini belum pernah dibangkitkan di mana-mana lah. Jadi oleh kerana itu saya melihat ini satu perkara yang penting, dan sebenarnya saya terpanggil untuk mengulas perkara ini oleh kerana saya tiba-tiba dapat ataupun terpandang Seksyen 14 kurungan 1 kurungan A daripada Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ini, yang kalau boleh saya bacakan ataupun perlu saya bacakan di sini, ya, mengatakan bahawa Persidangan Parlimen 14 kurungan 1 bagi tempoh darurat berkuat kuasa A, subsection 1A, peruntukan yang berhubungan dengan memanggil, memprorok dan membubarkan Parlimen dalam Perlembagaan Persekutuan tidak mempunyai kesan. Jadi daripada apa yang telah pun kita baca tadi, jelas bahawa peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang ini telah pun dilumpuhkan, ya. Kalau kita tengok perkara 55 itu di bawah tajuk kecil, bahawa yang di-Pertuan Agong diberi kuasa untuk memanggil, memprorok dan membubarkan Parlimen, ya. Sebagai contoh 55.1, perkara 55.1, yang Tuan Agong adalah memanggil Parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mencatat pertamanya dalam penggal yang berikutnya. Jadi isu yang saya nak bangkitkan ialah apabila ordinan darurat ini yang dibuat oleh kerajaan, ya, atas nama Yang di-Pertuan Agong, oleh kerana Yang di-Pertuan Agong adalah raja berperlembagaan, jadi ordinan ini, undang-undang ini dibuat oleh kerajaan yang memerintah, ya. Makanya daripada apa yang saya bacakan tadi, jelas bahawa dia menggantung, melumpuhkan peruntukan yang memperuntukkan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang saya nak bangkitkan ialah fenomena seperti ini pernah berlaku pada tahun 1983, ya, dan bagi saya fikir otai-otai di luar sana yang berumur 50 ke atas, mungkin ada yang sedar bahawa ketika itu berlaku krisis perlembagaan, ya, pada tahun 1983. Puncanya ialah apabila pentadbiran Mahathir ketika itu meminda perlembagaan, khususnya perkara 66 dan 150. Ya, 66 itu peruntukan yang memperuntukkan tentang perkenan diraja Yang di-Pertuan Agong, ya. Dan 150 ialah peruntukan yang memperuntukkan kuasa Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Jadi sekali imbas 66 itu tak ada apa, sama juga dengan 55 tadi, ya. Dia hanya sekadar memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa, ataupun sebenarnya kuasa berjalan secara fungsional, ya, bukan secara personal oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kalau kita ingat balik tahun 83 yang berlaku krisis antara pertembungan di antara pentadbiran ataupun kerajaan Mahathir dengan Raja-Raja Melayu ketika itu, ialah peruntukan berkenaan, dan Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong enggan untuk tanda tangan pindaan perlembagaan itu dan menyerahkan kepada raja-raja.
dan krisis berlarutan selama lebih kurang 4 atau 5 bulan, ya. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini adalah jelas bahawa ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 ini mengambil kuasa Pertuan Agong, melumpuhkan kuasa Pertuan Agong, ya, dalam tempoh darurat ini. Isunya sekarang, sudahkah ataupun adakah perkara ini dibangkitkan atau dibincangkan dengan Raja-Raja Melayu? Oleh kerana Perlembagaan Persekutuan, ya, kalau siapa nak catat boleh, perkara 38 pasal 4, 38-4, ya, di situ memperuntukkan apa juga undang-undang, ya, termasuk pindaan yang melibatkan kuasa, kedudukan, kehormatan raja-raja hendaklah dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Jadi krisis yang saya sebutkan tadi tahun 83 itu berlaku meletup oleh kerana pentadbiran Dr. Mahathir waktu itu meminda perlembagaan tanpa memaklum ataupun mendapat persetujuan atau perkenan daripada Raja-Raja Melayu. Jadi sekarang ini saya ingat saya tidak ada perkenan atau persetujuan daripada Raja-Raja tentang penggantungan atau pelumpuhan kuasa agung memanggil, memperorok parlimen dan sebagainya. Ya, jadi saya fikir ni ramai yang tak perasan, ramai yang tak tahu, ya. Jadi seolah-olahnya dalam keadaan peristiwa darurat memang diperkenankan diisytiharkan oleh Pertuan Agong, tetapi undang-undang yang dibuat atas nama yang Pertuan Agong itu mengambil, mencuri, melumpuhkan kuasa agung. Apa kata Raja-Raja Melayu yang lain? Jadi saya terfikir, ya, kalau tahun 83 itu, perkara 66 diambil, diusir, sedangkan sama juga sebenarnya bukan signifikan pun kalau tengok sejarah Malaya dan Malaysia dan tidak pernah ada, tak banyak berlaku insiden di mana yang Pertuan Agong menolak ataupun membatalkan ataupun enggan perkenan di bawah 66 itu, tapi oleh kerana adanya 38 pasal 4 itu berlaku krisis, ya. Jadi yang saya nak itu yang kita katakan malam ini, tema perbincangan kita, gantung parlimen siapa derhaka, kan? Sebab selama ni orang yang ataupun pihak yang membincangkan ataupun mempertikai ataupun mewacanakan darurat ini dianggap sebagai derhaka kepada Pertuan Agong. Jadi sekarang ni bagaimana dengan kerajaan atau pentadbiran Perikatan Nasional yang jelas mengambil kuasa atau melumpuhkan kuasa Pertuan Agong untuk memanggil, memperorok parlimen dan sebagainya, ya. Jadi ini satu perkara yang saya fikir harus diberikan perhatian. Dan saya nak sebutkan juga di sini, ya, apa yang disebutkan oleh Reid Commission ataupun Suruhanjaya Reid dalam perakuan mereka yang dikemukakan, ya, dalam saya dah sebutkan malam itu, yang merupakan laporan Suruhanjaya Reid tentang perlembagaan kita yang memberikan background ataupun latar belakang, kan, kepada peruntukan 150 darurat tadi, yang sebenarnya ditujukan untuk menjaga safety of the state, ya, keselamatan negara dan juga preservation of democratic life, ya. Dan dalam para 175 disebutkan di situ parliament must be recalled as soon as possible, ya. Jadi jelas bahawa ordinan darurat yang dibuat oleh Pentadbiran Muhyiddin ini telah pun melanggar ideal ataupun recommendation oleh Reid Commission, dan saya tak tahulah apa yang akan dihujahkan oleh peguam-peguam yang membawa kes ini ke mahkamah dan bagaimana hakim-hakim. Tetapi saya nampak bahawa ada ruang untuk mempertikaikan ordinan darurat ini, ya, dan juga mungkin persyaratan itu sekalipun, oleh kerana kalau kita lihatkan asas kepada peruntukan darurat yang diberikan ataupun yang dikemukakan ataupun disyorkan oleh Reid Commission, Suruhanjaya Reid, ialah bahawa untuk menjaga negara dan yang keduanya untuk mempertahankan, ya, kehidupan secara demokratik, ya. Jadi kalau apa yang dilakukan itu banyak menggantung parlimen ataupun menyebabkan kuasa yang Pertuan Agong untuk memanggil dan sebagainya, parlimen itu dilumpuhkan, kita boleh bayangkan, kita boleh
buat kesimpulan sendiri apa yang sedang berlaku sekarang ini kan. Dan kita harus tidak melupakan juga bahawa dalam laporan mereka, Suruhanjaya Reid mengatakan bahawa Parlimen mesti dipanggil secepat mungkin untuk membincangkan ordinan-ordinan itu. Ada disebut dalam ordinan yang saya sebutkan tadi bahawa akan dipanggil tapi tak tahu bila ya. Dan saya tidak nampak mengapa tidak boleh dipanggil sekarang ini. Jadi isu-isunya itulah. Jadi pada saya, mengapa harus umpamanya orang seperti Tan Sri Anwar Musa marah-marah kepada Datuk Seri Ahmad Maslan kan, sampai ke peringkat menuduh menderhaka dan sebagainya. Jadi itu isu yang saya fikir kita nak kongsikan malam ini, dan saya rasa apa yang telah pun saya katakan tadi jelas. Dan ialah kalau dia pernah menjadi suatu perkara yang menyebabkan negara ini tercampak dalam kancah krisis pada tahun 1983. Jadi sekarang ini saya fikir dalam keadaan rakyat lebih sedar kepada hak mereka kepada perjalanan demokrasi dan sebagainya, akan lebih, maksud apa sih, itu lebih panas lagi. Jadi itu yang kita nak bangkitkan. Bukan soal kita nak mempertikaikan Tan Agong, bukan soal kita nak berpolitik ataupun tidak memperdulikan betapa kroniknya wabak ataupun pandemik COVID-19 sekarang. Bukan itu isunya. Isunya adalah cara kita menangani dan mengapa seharusnya takut sangat panggil Parlimen ya. Soal dia nak mengadakan pilihan raya selepas COVID-19 ini reda, itu soal yang lain. Tetapi yang menjadi persoalan, mengapa kuasa ataupun keharusan memanggil Parlimen itu dipadam ataupun dilumpuhkan. Nak buat apa? Apa yang ditakutkan? Jadi kalau pentadbiran ini benar-benar ikhlas, jelas dan tidak ada benda yang nak disembunyikan, jadi tidak harus perkara ini seperti ini berlaku ya. Jadi itu dua perkara, iaitu soal pelumpuhan ataupun kelumpuhan kuasa Tan Agong tadi di bawah Section 14 1A tadi, dan juga beberapa sedutan daripada laporan ataupun recommendation daripada Suruhanjaya Reid mengenai darurat, yang saya fikir memberikan sedikit sebanyak idea tentang apakah sebenarnya darurat yang dikehendaki ataupun yang dibolehkan. Sebab sekarang ini saya melihatkan mereka boleh buat apa saja ya. Cuba kita bayangkan, maknanya kalau tidak ada batasan langsung, apa akan jadi kepada perlembagaan kita, apa akan jadi kepada check and balance dan sebagainya ya. Mungkin ramai yang tak sedap dan mengatakan okey, kalau dah ada darurat boleh buat ordinan dan buat apa saja. Macam mana kalau banyak satu kerajaan X kita katakan, dibuat dalam ordinan itu bahawa kerajaan ini hendaklah dikekalkan sampai kiamat. Macam mana? Bukan? Kita kata takkan. Jangan kata takkan. Saya pun tak pernah terfikir ya. Saya tak pernah terbayang bahawa Malaysia pada satu hari akan menghadapi ataupun ada ordinan seperti ini. Saya tidak pernah fikir seperti ini, sebab sebelum ini pun waktu saya ditanya oleh media tentang soal Parlimen, soal darurat, saya mengatakan bahawa sebelum ini ada darurat tetapi pilihan raya berjalan. Sebelum ini pernah ada darurat tetapi Parlimen dibenarkan bersidang. Contohnya Kelantan waktu darurat tahun 1977 ya, akta atau undang-undang yang mengendalikan darurat di Kelantan itu diluluskan oleh Parlimen. Jadi kita melihat bahawa Parlimen dibenarkan beroperasi, Parlimen dibenarkan untuk dipanggil dan membincangkan apa yang nak dibuat dalam menangani darurat yang telah pun diisytiharkan oleh Tan Agong ya. Jadi di situ satu senario ataupun satu keadaan di mana ada darurat tetapi Parlimen terus berfungsi ya. Sebab kalau tidak, nanti orang terfikir bahawa bila darurat semua tak berjalan, yang berjalan hanya kerajaan saja semata-mata. Itu satu perkara yang bahaya ya. Sebab itu saya bangkitkan juga sebelum ini dalam FB Live bersama dengan YB Abdullah Sani semalam, bahawa mungkin satu idea yang bagus untuk kerajaan selepas ini
ataupun kalau Port Dickson ada rezeki ke, untuk melihat semula apakah peruntukan darurat yang ada dalam perlembagaan sekarang ini perlu dikaji semula. Sebab saya ingin nak mengatakan bahawa peruntukan yang ada sekarang ni di bawah perlembagaan yang ada sekarang ni bukan peruntukan asal yang dicadangkan oleh Suruhanjaya REIT, ya. Jadi saya fikir dalam abad ke-21 ini, dan kita telah melihat beberapa banyak penyalahgunaan kuasa di bawah 150 ni yang sudah berlaku, maka seharusnya kerajaan baru yang kita nak pilih nanti itu, ataupun kerajaan yang akan dilantik nanti, kalau sekiranya benar ataupun sekiranya mungkin mana tahu dakwaan majoriti itu disahkan ataupun dapat diteliti, kerajaan itu harus berani, dan kita kena minta supaya melihat perkara 150, dan seperti yang saya cadangkan sebelum ini, ada bipartisan inisiatif kedua-dua pihak untuk memastikan bahawa perkara 150 itu benar-benar suatu peruntukan darurat yang terkawal, yang tidak menyasar, yang tidak boleh disalahgunakan. Sebab saya fikir kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang sekarang telah pun ataupun ada pengalaman sebagai pemerintah, dan masing-masing pastinya menyadari bahawa kalau tidak ada kawalan, ya, termasuk kawalan mahkamah juga, makanya kuasa seperti itu akan disalahgunakan, dan telah pun ada salah guna. Dan saya fikir mereka yang telah membaca apa yang berlaku pada tahun 69, ya, beberapa tulisan dan buku mengenai dan juga kes-kes yang dibawa ke mahkamah berhubung dengan darurat tahun 69 itu, banyak ataupun ada beberapa sisi tertentu yang saya fikir menimbulkan misteri, ya, yang lebih merupakan kepada politik dan bukan hanya semata-mata untuk menyelesaikan konflik dan juga riot ataupun kerusuhan seperti yang didakwa, ya. Dan ini saya fikir satu perkara yang kita harus berani sebagai sebuah negara yang moden, ya. Dan sebab itu saya tadi tidak mahu nak melayan sangat soalan ataupun isu yang dibangkitkan oleh tulisan ataupun artikel dalam akhbar pembangkang Parti Bulan, sebab saya rasa mereka tidak faham soal negara berperlembagaan ataupun constitutional state, soal batasan kuasa dalam perlembagaan, soal check and balances dan sebagainya. Jadi kita jangan pedulikan, jangan bacalah artikel yang seperti itu, sebab dia nak mengampu saja kerjanya tu. Dia tak ada benda lain pun, dan dia tak faham pun apa sisi gelap ataupun yang meragukan daripada ordinan darurat yang ada itu, baik yang ada sekarang ataupun yang sebelum ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya fikir dua isu itu pun saya telah pun sentuh, dan beberapa perkara yang telah pun saya bangkitkan daripada peruntukan perlembagaan, dan juga sedikit imbasan kepada krisis perlembagaan yang berlaku pada tahun 83, ekoran daripada pengambilan ataupun pencerobohan kuasa Pertuan Agong itu telah pun saya bangkitkan secara ringkas. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang nak berkongsi ataupun nak membangkitkan beberapa isu yang dapat kita kongsikan bersama. Ya. Soalan derhaka kepada raja dibangkit-bangkitkan semata-mata nak memesongkan hakikat sebenar keabsahan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PN. Ya, saya cenderung untuk bersetuju dengan soalan itu, oleh kerana persoalan derhaka ni telah pun dibangkitkan daripada awal lagi semenjak kerajaan Perikatan Nasional ini dilantik. Jadi waktu itu dibangkitkan soal prerogatif Yang Pertuan Agong melantik kerajaan dan jangan dipersoalkan. Jadi kalau dipersoalkan maknanya derhaka kepada raja. Nah, kita harus ingat bahawa fungsi berkenaan adalah fungsi yang disebut dalam perlembagaan. Jadi sebagai manusia, kemungkinan silap itu berlaku, dan mungkin ada pihak yang merasakan bahawa prosedur ataupun cara pelantikan itu tidak telus. Ya. Umpamanya ada yang bertanya kenapa tidak disebutkan berapa majoriti yang Tan Sri Muhyiddin ada ketika itu. Bukan? Sebab kalau kita tengok di tempat lain, kalau kita lihat apa yang berlaku di UK sebagai contoh, bukan?
Apabila Baginda Queen melantik kerajaan baru, kita tahu majoritinya berapa. Baik selepas pilihan raya ataupun apabila berlaku kerajaan campuran, sebagai contohnya selepas pilihan raya umum 2010 ya, yang melibatkan kerajaan campuran di antara konservatif dengan Lib Dem, Liberal Demokrat ketika itu. Kita tahu dan memang kita semua maklum bahawa Baginda Queen tidak terlibat langsung sebenarnya pun, ya. Jadi sebab itu Baginda tidak pernah dituduh sebagai partisan dan sebagainya. Jadi saya berasa raja yang terbaik di dunia sekarang ialah Queen Elizabeth II, ya. Beliau Baginda sudah berada di dalam takhta berapa dah 70 tahun, dan beliau pun sudah menghampiri 95 tahun sekarang ini, ya. Dan memang itu sebab Baginda dikatakan she never set her foot wrong. Bukan itu malaikat, tetapi maknanya dia mengikuti manual ataupun tertib ataupun tata tusila perlembagaan dengan ketat, ya. Strictly followed the book, ya. Jadi itu yang raja yang kita nak, maknanya raja yang kita suka tu. Sebab walaupun begitu pun kita perhatikan di England, di UK, orang suka main-mainkan, mengejek one another, tapi itu tradisi British lah. Saya tidak mengatakan kita nak import atau bawa ke sini, tapi yang penting di situ ialah bahawa dalam menjalankan fungsi-fungsi di bawah perlembagaan, semuanya telus, ya. Jadi berbalik soalan tadi, soalan derhaka ni memang itu yang saya katakan malam kemarin tu, maksudnya orang politik satu jangan menggunakan istana untuk mendapatkan legitimasi lah. Jadi keabsahan itu harus mereka sendiri perjuangkan ataupun buktikan, bukan sesuatu yang didapati daripada ataupun digunakan ataupun berselindung di sebalik takhta, kan. Jadi sekarang nampak sudah melarat kepada soal darurat, ya. Sedangkan ya kita pun masih ragu-ragu sama ada darurat ni betul-betul efektif dalam mendepani, dalam menangani isu pandemik COVID-19 yang ada sekarang ini, ya. Jadi itu bergantung pada itulah, bergantung pada keberkesanan itu, berkesan atau tidak, efektif atau tidak, baru ada pilihan raya, kan. Walaupun dia kata dia komitmen dia nak mengadakan pilihan raya selepas COVID-19 ini reda dan sebagainya. Jadi ya soal derhaka itu memang nampaknya di spin, dipusing untuk menakut-nakutkan, untuk, ya. Dan sebenarnya itu pun saya seperti yang saya katakan sebelumnya juga, tidak ada dalam tradisi kita derhaka ni. Sebab kalau kita berbalik kepada tunjang kepada Kesultanan Melayu itu sendiri pun, mana ada konsep derhaka? Sebab dalam tradisi Islam mana ada. Sebab Kesultanan Melayu, tradisi ataupun tunjangnya ialah Islam. Dan kalau kita lihat Rasulullah dan para khalifah, ya, khususnya Khulafaur Rasyidin, tidak ada yang menggembar-gemburkan konsep derhaka ni. Cuma kita dongeng barangkali sampai kadang-kadang ada raja yang gila seperti yang dibunuh oleh Megat Sri Rama, itu pun kadang-kadang ada dalam sejarah. Patut kita malu dengan insiden seperti itu. Dan sebab itu pada saya konsep derhaka ni jangan diteruskan. Walaupun malam ini saya gunakan sebagai satu tajuk untuk memprovok minda kita semua bahawa sebenarnya berlaku ataupun yang dibawa oleh audiden darurat itulah satu perkara yang nampaknya juga suatu penderhakaan, ya. Jadi itu yang saya katakan, ataupun yang sebab kita sebut siapa yang derhaka, kan. Sekurang-kurangnya kita hanya mempersoalkan. Kita tak ambil kuasa raja, ya. Kita tidak melumpuhkan kuasa yang Tuan Agong.